Dulu Menteri Ekonomi menyatakan untuk pastikan ringgit tak jatuh, jangan ikat ringgit tapi ikat Najib. Sekarang saya nak tanya, siapa yang patut diikat sekarang ini? Isu ringgit, saya sependapat dengan rakan saya semalam, YB Paya Besar, yang menyatakan ringgit bukan satu-satunya faktor untuk mengukur kekuatan ekonomi negara. Betul, saya setuju. Saya setuju bahawa mana-mana kerajaan, jadi kerajaan, isu ringgit ni tidak boleh kita nak baiki secara overnight. Tak boleh. Kita bukannya ada kasut Cinderella untuk berubah sekelip mata. Kita bukannya ada tongkat Nabi Musa untuk membelah laut. Betul. Tetapi persoalannya yang kita hadapi ini, kita berdepan dengan seorang Perdana Menteri yang sebelum ini menjanjikan macam-macam kepada rakyat. Bukankah Perdana Menteri sendiri pernah menyatakan, seperti disebut oleh Ketua Bangka semalam, bahawa jika Anwar naik, ringgit naik, harga barang turun. Jika mahu dipakai hujah Perdana Menteri yang menyatakan bahawa sekarang ini bukan ringgit sahaja yang turun, yen dan China Yuan atau mata wang China juga turut mengalami kemerosotan. Ya, betul. Tapi saya nak rujuk balik rekod. Ketika Perdana Menteri berkemping sekitar Oktober 2022, sebelum menyerang mata wang ringgit pada masa itu, nilai yen dan China Yuan pada sama saja seperti hari ini. Hari ini 28 Februari 2024, RM1 Malaysia bersamaan 31.54 Japanese yen. Nilai ini sama sahaja pada 21 Oktober 2022 ketika kempen PRU15 sedang rancak, dan Yang Muhammad Tambung ketika itu berkemping jika Anwar naik, ringgit naik. Pada masa itu RM1 Malaysia bersamaan 31.52 Japanese yuan. Maknanya sama sahaja. Mari kita lihat pula mata wang China atau Chinese yuan. Hari ini 28 Februari 2024, RM1 Malaysia bersamaan 1.51 Chinese yuan. Pada 21 Oktober 2022, nilai RM1 Malaysia bersamaan 1.55 Chinese yuan. Maknanya tidak banyak berubah. Artinya kenapa pada masa itu kononnya seolah-olah bila mata wang ringgit merosot, negara seolah-olah hampir hancur, oh sekarang ini jangan digunakan sebagai modal politik. Dulu Menteri Ekonomi menyatakan untuk pastikan ringgit tak jatuh, jangan ikat ringgit tapi ikat Najib. Sekarang saya nak tanya, siapa yang patut diikat sekarang ini? Perdana Menteri kata, okey, tak apa ringgit jatuh kerana kadar inflasi turun. Betulkah begitu? Kadar inflasi ini, kita semak data dari Dosem, sebenarnya poin dipertua, kadar inflasi pada hari ini turun dalam keadaan yang dalam keadaan tren penurunan yang biasa, dan kadar inflasi 1.5 pada hari ini dicatat pada yang terakhir pada Disember 2023 1.5. Kadar inflasi seperti ini juga dicatat ketika zaman pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Saya ambil contoh kadar inflasi pada Mac 2021 1.7, kadar inflasi pada Februari 2021 0.1. Artinya pada saat ini kadar inflasi ini perkara yang biasa. Saya ucapkan tahniah, kadar inflasi 1.5 ada penurunan, bagus. Tetapi nak kata itu sebagai penanda bahawa Malaysia ini sudah pun segala-galanya baik, saya rasa itu merupakan satu persepsi yang tidak betul. Kalau begitulah, kalau nak kira kadar inflasi, saya ambil contoh hari ini Kelantan, kalau kadar inflasi mengikut negeri, Kelantan 0.9% kadar inflasinya. Sekarang nobaklah Kelantan sebagai negeri yang terbaik dari sudut ekonomi. Negeri Sembilan 1% kadar inflasi, Melaka 1.1, Terengganu 1.2, Kedah 1.3. Ini lebih rendah daripada kadar nasional. Berbanding Sarawak, kadar inflasi 20.4, wilayah Pasukan Putrajaya 2.1, Selangor 1.7, tinggi daripada kadar nasional. Jadi dengan maksud ini, saya bermaksud bahawa jangan semata-mata mengemukakan angka-angka yang memihak kepada kerajaan semata-mata.